أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sama-sama kita mulakan kuliah dengan membaca Ummul Kitab, dan kita sedekah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pengarang kitab ini, kepada kedua ibu bapa kita, guru kita, seterusnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu, ya, majlis yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beragama Islam. Ya, orang muslim ni tuan-tuan, talabul ilmu faridah kulil muslim. Ya, setiap orang yang sesungguhnya difardukan ke atas kamu, orang-orang yang orang Islam, menuntut ilmu. Maka ilmu ni adalah sesuatu tuntutan dalam kerja agama. Mana kalau kita rasa beragama, maka kita kena cari ilmu. Ya, talabul ilma utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sering saya kata dalam hadis tersebut, sesungguhnya cari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Maknanya tak ada waktu kita berhenti. Ya, mungkin tak secara formal, informal. Secara formal ni maknanya kita pergi sekolah, kita pergi kuliah, kita pergi tempat-tempat pengajian, ya, yang mengikut skema-skema dia lah. Itu secara formal. Yang tak formal ni, kita dengar kuliah, sekurang-kurangnya kita dengar khutbah. Itu di antara ilmu juga. Ada orang ni pergi sembahyang Jumaat, tuan-tuan, dia nak tidur. Ni kesian ni, kan? Pergi tempat ibadah hari Jumaat, Sayyidul Ayam. Ini malam Jumaat, besok Jumaat kan? Besok Jumaat. Besok ramai pula orang pergi. Memang alhamdulillah pergi sembahyang Jumaat. Kalau Johor, alhamdulillah dah dapat cuti dah hari Jumaat. Melaka mungkin kamu Negeri Sembilan tengah mohon, insya-Allah moga-moga dia dapat cuti hari Jumaat ni. Ada untung dia. Sebab apa? Kita boleh pergi sembahyang Jumaat awal.
Kan? Nabi kata kalau pergi Jumaat awal seperti sedekah seekor unta. Tapi orang kita dia suka bulu ayam. Oh, ni masalah itu. Kan? Lagi cuti, lagi dia tak rajin. Tak apalah, bukan orang sini, orang lain lah. Orang lain. Maknanya tuan-tuan, esok hari Jumaat, hari penghulu pada hari, disuruh kita pergi sembahyang Jumaat segera. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min jum'ati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Subhanallah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat itu pun dah jelas pada kita, wahai orang beriman, apabila diseru oleh kamu untuk mengerjakan solat Jumaat, apabila seru, maknanya azan beritahu, muazzin beritahu, Bilal beritahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makna seruan itulah. Jangan kata saya tak dapat seru pun Ustaz, takkan nak dapat surat jemputan untuk pergi sembahyang Jumaat. Maknanya tahu pula. Apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah. Ayat itu cerita bersegeralah. Kalau boleh pergi awal-awal, cepat-cepat. Bukan cepat-cepat pergi, cepat-cepat balik. Ada orang dia cepat pergi dan cepat balik. Ada yang kadang-kadang dia datang lewat, nak balik awal. Itu dia. Maknanya bersegera. Bersegera untuk ke masjid. Tujuannya ada apa? Fas'au ila zikrillah, untuk nak ingat Allah. Bukan suruh tidur. Tak ada ayat situ suruh tidur. Tapi tertidur lain. Tertidur lain. Sebab kadang-kadang kita duduk, biasalah orang kita bila tak ada aktiviti, dia duduk je, dia habis lah. Orang tak ada aktiviti kan. Dia orang tak banyak cakap ni, biasanya cepat matanya tutup. Tapi biasa bercakap kurang tutup. Sebab itu biasanya ustaz kalau ceramah jarang mengantuk. Yang dengar ceramah biasa mengantuk. Tapi bukan orang sini. Biasa je. Sebab apa? Yang dengar ceramah tak bercakap, diam. Itu yang agak dia bosan, dia bercakap. Jadi dua kuliah dalam satu masa. Satu kuliah yang diberi oleh ustaz, satu yang informal punya. Dia sama-sama dia bagi kuliah. Ustaz tu bila nak habis? Itu kuliah dia dah satu. Contoh bukan tu lah, bukan tuan-tuan dan perempuan, orang lain. Baru dia tak mengantuk tapi tuan-tuan dan perempuan, saya tengok surau ni alhamdulillah, sepanjang saya dah ngaji buat kendalian kuliah di sini, kebanyakannya jarang mengantuk lah. Tengoklah, jarang mengantuk, saya tengok alhamdulillah lah. Kalau mengantuk tu saya faham lah, mengantuk namanya. Kalau tertidur tu cerita lain. Tapi kalau tak ada kena-mengena, ingat Allah Ta'ala, zikir, baca Quran, sebab itu tuan-tuan, hendaklah kamu berusaha dalam 3 perkara pada hari Jumaat. Pertama, Rasulullah SAW menanti selawat daripada umat-umatnya pada malam Jumaat, hari Jumaat. Ada tunggu kita selawat. Rasulullah menunggu selawat umat-umat dia pada hari Jumaat. Yang kedua, tuan-tuan, dia kata apa? Hendaklah kubur kamu diterangi dengan membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Maknanya kalau kita nak kubur kita terang, tuan-tuan, banyak-banyak baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Mak Haji, besok hari Jumaat, lepas masak tak ada benda Mak Haji kan, daripada tengok Running Man, Mak Haji pun suka tengok Running Man. Alhamdulillah, cari running ustaz, jangan Running Man. Maknanya bacalah surah Al-Kahfi Mak Haji. Tak habis tak apa. Tak habis tak apa. Kalau habis bagus. Baca surah Al-Kahfi. Panjang jugalah, lebih panjang daripada surah Yasin. Baca surah Al-Kahfi. Itu amalan yang kita boleh buat pada hari Jumaat. Dan yang ketiga kata dalam dia kata apa? Iaitu hendaklah kamu perbanyakkan doa pada malam Jumaat, hari Jumaat. Banyakkan doa. Kerana pada saat tersebut ada satu saat yang Allah Ta'ala tak tolak doa hamba-hambanya. Jadi gunakan kesempatan tersebut doa. Sebab itu pada hari Jumaat tu tuan, doa yang paling mustajab antara 2 khutbah selepas azan, selepas iqamah hari Jumaat tu.
Mak Haji dengar je dekat TV tu, buka kan secara live hari sembahyang Jumaat, terus langsung dari Masjidil Haram pula, dari Masjid negara, misal kata Masjid Negara ke Masjid Putera, dengar je bila sana dah azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tamah, Mak Haji doa lah panjang-panjang. Bahasa Melayu pun tak apa Mak Haji, sebab Mak Haji tak pergi sembahyang Jumaat. Pergi juga ke Mak Haji sini? Tak, kalau pergi tak apa, boleh, orang perempuan boleh pergi, tapi kalau tempat orang lelaki dah tak muat, tak payah pergilah Mak Haji. Ni pasal Mak Haji punya pasal, Abang Haji duduk belakang sampai kat luar, dia kata pasal apa? Bagi peluang kat Mak Haji, dia kata salah, kali Jumaat, hari lain tak apa, okey, sini tak adalah, alhamdulillah. Tak ada, sini hari Jumaat orang perempuan tak ada pergi, kalau ada pun mengada-ngada bagi saya. Sebab nyusahkan diri orang lain susah kan, sebab Jumaat ni padat kadang orang lelaki-lelaki. Baik, itu 3 amalan yang boleh kita lakukan mengikut sunnah Nabi SAW. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa kita, dan Allah Taala mengiringi malaikat-malaikat bersama dengan kita untuk dibukakan hidayah. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita untuk mendapat ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang boleh membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Carilah ilmu yang mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Mereka redha pada Allah, Allah redha pada mereka, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah, pada Tuhan mereka. Maka carilah ilmu yang mendatangkan keredaan Allah. Jangan cari ilmu yang mendatang murka Allah tapi menyukakan manusia. Ada juga orang dia cari ilmu, manusia suka tapi Allah murka. Kita carilah keredaan Allah, yang ini Allah suka walaupun manusia tak suka. Tuan-tuan, ada juga orang tak suka kita buat kuliah-kuliah macam ni. Ada. Tak apalah, dia tak suka tak apa, janji Allah suka. Ni sukakan dia je sampai kita kena murka dengan Allah Ta'ala. Ada orang dia takut dengan murka manusia. Dia tak takut dengan murka Allah. Dia tak tahu murka manusia paling-paling orang menyampah aja. Orang tak bagi kita buah pelam. Kita tak dapatlah kalau dia ada buah mangga ke, buah binjai ke Pakcik, tak dapatlah. Sebab apa? Dia tak kenal dengan manusia itu. Tapi kalau Allah Ta'ala tak berkenan, seumur hidup kita masuk neraka. Na'udzubillah. Sebab surga untuk Allah. Allah Ta'ala kata, kau deging aku, tunjuk action lah, kau masuk neraka, tak boleh masuk surga. Teruk kita je. Dekat sana nak makan buah binjai pun boleh kat sana. Kalau masuk surga lah. Sini tak dapat, tak apa, kat sana lagi sedap daripada sini. Kan, biarlah sabarnya kita. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama. Jilid yang pertama membicarakan masalah bab yang pertama, iaitu bab ikhlas. Bab ikhlas ataupun dalam bab niat, bab hati. Imam An-Nawawi rahimallahu taala diberitahu pada kita, nak jadi orang soleh ni tuan-tuan, hati kena bersih, hati kena tulus, kena ikhlas. Ada orang tuan-tuan, dia kata saya ni ikhlas ni. Ikhlas bukan diucap dengan mulut tuan-tuan, sebab mulut tidak dinilai oleh Allah Taala. Ikhlas juga tidak dilihat dengan fizikal, dan dengan kederat kita. Ramai orang dia buat kederat tapi ada udang sampai batu, tu tak ikhlas tu. Ikhlas ni maknanya dia tak mengharap pujian, buat sesuatu tak mengharap pujian. Itu orang ikhlas tu. Kalau asyik nak kena puji, tak puji marah, tak ada ikhlas lah tu. Tak ada ikhlas. Maknanya kita ikhlas ni, hati kita lapang, orang puji ke, orang keji ke, kita tetap lakukan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana bukan untuk dipandang oleh manusia, tapi kita nak Allah Ta'ala lihat kita dengan keredaannya. Itu ikhlas. Kerana hebat. Okey, baik. Itu ikhlas di antaranya lah. Baik. Baik, Imam Nawawi dia beritahu pada kita bagaimana nak ikhlas. Banyak cara dia. Antaranya dia kata kita buat itu lillahi ta'ala. Sebagaimana yang kita telah beritahu bahawa selepas berlaku penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah dalam bentuk fizikal, tetapi dalam bentuk
niat dan jihad. Niat dan jihad. Niat ni maknanya selagi mana arahan itu daripada perintah Allah dan Rasul, maka kita buat dengan rasa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ada orang tuan-tuan dia buat amalan ini, dia seperti melepaskan batuk di tangga je. Faham tak? Tengok anak-anak kita kan, dah sembahyang? Dah. Cuba kita tengok dia buat patuk ayam tuan-tuan. Patuk ayam. Macam patuk ayam. Sebab apa? Sebab dia buat kerana ayah dia, takut ayah dia, takut ibu dia, takut mak dia marah. Kau nak jadi apa ni tak sembahyang? Yelah. Lepas tu tolak pintu, kedebung. Tu nak pergi sembahyang tu. Kadang-kadang dia tipunya kita, dia sembahyang tak ambil wudu. Anak kita ni, minta maaf ya. Bukan anak-anak tuan, anak-anak kita. Ya, anak kita. Dia tolak pintu, kedebung. Lepas tu tanya dah sembahyang? Dah. Takkan kita nak tengok dia sembahyang gitu kan? Satu kerja pula gitu tak? Banyak hal. Itu nak tunjuk dia buat bukan kerana patuh kepada Allah Ta'ala. Kerana dia risau dengan ibu dia, dia risau dengan ayah dia. Yalah, dari permulaan tak apalah. Takkan daripada umur 7 tahun sampai umur 10 tahun gedebung gitu. Jadi kita pun pasal dilatih macam tu, dah besar pun Omah bising, awak ni bila nak pergi surau campur orang ni? Gedebung juga pintu, lebih kurang. Pasal apa? Maaf ya, pasal dia teringat zaman-zaman kecil-kecil dia dulu. Betul tak? Bukan tuan-tuan ya. Tapi tadi gelak tu macam ada pernah buat tu. Ya, maknanya dia marah. Kadang-kadang dia bawa start motor tak pergi sahur pun. Tak start ngum je. Lepas tu bila balik, awak pergi mana? Dah awak suruh pergi surau, kita pergilah. Dia dah pergi surau, marah lagi tu. Maknanya dia belum ikhlas lagi gitu. Itu gayanya lah. Minta maaf lah kalau tuan-tuan dengan cara demikian ikhlas, okey lah tu. Agak-agak boleh ke ikhlas kopi tu kan, maaf. Tuan-tuan mungkin kot belajar macam itu mungkin ikhlas kot. Dengan merongoi-rongoi muka kelat je kan. Sampai kat surau tu nak marah orang. Ni apa ni lambat imam? Tu dia marah imam tu. Pasal dia dah dia dah marah dari rumah tu. Imam lambat. Kata suruh orang pergi sembahyang jemaah, imam pun datang lambat. Tak pasal-pasal imam kena marah. Contoh bukan orang sini. Orang sini tak marah, imam lambat pun tak apa. Dia lagi suka. Baik gurau gurau. Jadi ikhlas ni tuan-tuan, luar lingkup dia. Bukan sesuatu yang kita rasa macam kita buat ni dah okey. Belum. Alhamdulillah, dari segi approach, maknanya dari segi tindakan kita dah buat cantik. Tapi yang terbaik kita buat dengan penuh mengharap redha Allah Ta'ala, bukan mengharap pujian. Ada orang tuan-tuan dia harap supaya dahi dia hitam. Gaya ayah tu. Dia semayang ni dahi dia hitam. Itu yang bila dia sampai sujud dia dekoring. Dia ronggeng makji. Nampak hitam. Konon tunjukkan bahawa dia ni orang kuat ibadah. Tak payah tuan-tuan. Sebab ada orang kata, saya pun cari hadis tak jumpa pula. Orang kata, orang tu hebatlah sikit daripada saya. Sebab saya cari tak jumpa. Dia kata, kalau ada tanda hitam kat dahi tu, ahli syurga dia kata. Kita pun buka lah kitab. Kok adalah hadis-hadis nyatakan itu. Cari juga Mak Haji, tak jumpa. Dia lagi kemas jumpa lagi awal. Dia kata pasal ada. Tiok. Tanya tu jadi Syiah tu letakkan batu kat atas, nak sujud kena letakkan batu Karbala. Kalau tidak tak sah. Pasal apa? Nak bagi hitam. Jadi kalau dah kita ni hitam tuan-tuan, macam saya ni kulit tak apa cerah hitam, dia tak akan jadi hitam lah. Kalau putih pun, kalau bukan kerana itu tak payahlah. Dia ada ke tak ada, bukan kerja. Bukan yang tu tandanya sini. Tandanya mukhlisina lahul din, ikhlas dalam kerja agama. Baik tuan-tuan, sebab itu kita kena faham dalam konteks ikhlas ni tuan-tuan, dia banyak bermain dalam hati. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hijrah yang paling besar iaitu walakin jihada wa niyata. Sesungguhnya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala selepas berlaku penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas berlaku pembukaan kota Mekah, iaitu jihad dalam bentuk niat dan melakukan suruhan Allah dengan penuh kesungguhan. Namanya jihad.
niat yang baik, ikhlas, tulus, ya, melakukan itu tidak mengharap balasan dan sebagainya. Ya Mak Haji, Mak Haji kalau hantar kuih rumah bedah sebelah Mak Haji, minta balas ke tak? Minta maaf kalau nama bedah, ya, bukan bedah sini, bedah lain. Marah bedah kat saya, ustaz ni kurang ajar mulut dia kata. Orang panggil dia bedah-bedah aja. Minta maaf. Tak ada kena-mengena orang hidup, ada orang mati, ya. Ni gurau kan. Kadang-kadang kita ni buatlah kuih-kuih sikit, buat lepat apa benda kan, hantar sebelah, ya tak? Betul tak? Ada tak detik dia nanti? Nak balas ni ke? Ya. Yang terima niat nak balas itu bagus. Yang memberi jangan niat membalas, minta balas. Itu sudah ganggu kita. Sebab apa? Amalan pahala kita terhabis kosong. Dapat lepat je Mak Haji. Paling balik dia bagi balik daun pisang hak dia makan. Gitu. Lagi angin gitu. Jadi yang itu akan ganggu kita punya pahala. Rugi kita. Ya? Kalau nak bagilah. Dia tak balas pun tak apa. Dia tak balas pun tak apa. Kadang-kadang dia sembang dengan Abang Haji. Bang, kemarin kita hantar dia lepat pisang pakai pinggan akorok kita. Tak balas-balas bang. Dia tak nak balas, tak apalah, pinggan kita bagi pulang udah lah. Dia sembang dengan Abang Haji, dia duduk rumah. Nak awak bagi buat apa? Dah jadi panjang cerita. Jadi kalau nak bagilah. Tak nak bagi udah. Yang mustahil hati tu kata udah lah. Dia nak balas tak apa, dia balas pun tak apa. Cuma bahasa orang Melayu, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Mana ada kata orang memberi kita membalas? Ada tak bahasa peribahasa tu? Itu pun dah betul dalam bahasa Melayu tu. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Habis cerita. Mana ada kita membalasnya? Yang suruh balas, pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Itu je lah cerita zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, ya. Itu hantar kad raya. Ini ustaz baca, tak ada suruh balas pun. Okey, baik. Itu yang hadis yang ketiga daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kemudian hadis yang keempat menceritakan tentang Rasulullah SAW pergi perang di Tabuk. Ya, dan Rasulullah mengatakan bahawa di mana juga kamu berada, sama ada di lembah ataupun di gunung, di daratan, kamu berada di medan perang, ada juga saudara-saudara kamu yang berada di Madinah, mereka juga mendapat pahala sama seperti kita yang berada di lembah, yang berada di medan perang. Kenapa tuan-tuan? Ada yang ditinggal di belakang itu orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang guru-guru, ya, ada pelajar-pelajar, orang perempuan yang tak dapat bersama-sama berperang. Mereka tak dapat berperang, adakah mereka tidak dapat pahala? Maka Nabi kata, kalaulah mereka ikhlas berada di barisan belakang kerana mengharap doa supaya pejuang-pejuang mujahidin berjuang di medan perang itu supaya dapat kemenangan, juga pahalanya sama seperti orang yang pergi perang. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang keempat daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, kita tak rasa rugi apa pun. Sebab itu Islam tuan-tuan, dia cukup relevan. Jangan kita kata kita duduk rumah aja, ya, apa dapatnya, dia tu pergi perang, dia tu pergi Syria, dia tu pergi Lebanon dan sebagainya. Kita anggap mereka dapat pahala banyak. Kita duduk di sini tak dapat apa. Sebenarnya dapat belaka. Sekiranya kita menitipkan ataupun mengirimkan doa dan mengharapkan supaya kemenangan kepada mereka. Sebab itu Islam diajar kepada kita kunut nazilah, ya, Allahumma ya munzilal kitab, ya mujrihas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, minta doa supaya ya Allah, ya, engkau lah yang menurunkan ahzab, dan engkau yang membantu tentera ahzab, ya. Kemudian ihzimhum, kau hancurkan musuh-musuh Islam dan kau beri kemenangan kepada umat Islam. Maknanya sekurang-kurangnya kita berdoa, kita mengiringi mereka walaupun kita tak berada di perbatasan. Kalau gitu semua orang kena masuk askar lah, kena masuk bahagian keselamatan. Sebab apa? Nak berada di medan supaya jadi syahid. Sedangkan kita duduk belakang ni,
Tak syahid ke? Syahid juga. Yang musuh kita reda mereka dan kita mengiringi mereka dengan doa supaya kemenangan pada orang Islam. Ini kadang-kadang kita sendiri duduk di rumah nak minta kemenangan pada Islam pun tak ada. Tak ada. Kadang-kadang duk rasa macam tak ada benda. Ini yang rugi. Sebenarnya kita duduk belakang pun juga mendapat keuntungan sama pahala bagi orang yang berjuang, dengan syarat kita ada hubung kaitnya, maknanya ada perasaan di dalam hati. Sebab itu Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Mana bersaudara tu tidak lain dan tidak bukan, hubungannya ialah doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu kepala segala ibadah. Kemudian doa silahul mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa itu senjata bagi orang yang beriman. Jadi jangan risau ya Maji ya, walaupun duduk di rumah. Okey. Hari ini kita masuk hadis yang kelima daripada kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ikhlas, bab ikhlas. Yang berbunyi warawahul Bukhari an Anas qala raja'na min azwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa waham ma'ana habasahumul uzra, rawahu Bukhari atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa maksudnya? Warawahul Bukhari, daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya yang diriwayatkan daripada Bukhari, qala, ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa ni tuan-tuan? Kalau kita kenal Anas bin Malik, iaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana ada Rasulullah, di situ ada Anas bin Malik, pembantu peribadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persiapan perang dia, menyediakan pakaian-pakaian peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyediakan peralatan-peralatan Nabi dan sebagainya. Maknanya dia sentiasa berhampir dengan Nabi. Ya, sebab itu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, iaitu salah seorang daripada perawi yang masyhur mutabar, iaitu sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Anas bin Malik, semasa kami kembali dari peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini berlaku semasa daripada kerajaan Rom itu nak datang menyerang Madinah. Berada di atas. Kawasan Tabuk ni kawasan yang jauh daripada Madinah dan kawasannya terlalu panas ketika itu. Dan mempunyai ketika peperangan tersebut, equipment ataupun peralatan persenjataan orang Islam belum cukup lengkap dan banyak kekurangan, sebab masa itu donation ataupun derma ketika itu tak cukup, dan banyak kelemahan-kelemahan yang ketika itu. Tetapi pasal arahan perang dah berlaku, tetap berlaku walaupun jauh. Sebab itu Nabi kata peperangan Tabuk, walaupun peperangan Tabuk itu dalam keadaan demikian, oleh kerana melihat musuh melihat kekuatan Islam ketika itu kuat, dia tak jadi perang. Tapi walaupun tak jadi perang, dalam perjalanan tu jauh pergi tu, dengan panas, dengan letih, tetap pergi juga. Cuma tak berlaku peperangan. Persiapan peperangan tetap dilakukan walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Orang Islam dulu tuan-tuan yang masuk Islam kebanyakannya orang daif, orang hamba, kerana mereka nak dapat kebebasan daripada menjadi hamba kebanyakannya dulu. Tapi selepas berkembang akhirnya pembesar menjadi Islam. Dari Islam ni tuan-tuan, dari dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharimah, maknanya dagang ni maknanya asing. Dan dia akan kembali asing. Dulu asing dan akhir besok pun asing. Sebab itu orang dalam nak menjayakan agama Allah Taala ni kadang-kadang tak berapa sangat orang minat. Ya je ya. Tapi kalau konsert, masya-Allah, baby merah pun bawa. Ya, baby merah baru 2 hari beranak. Bagaimana tu? Konsert Ustaz. Ustaz, tak boleh, ini idola kita. Tu ada baby merah bawa ngaji.
pernah bawa kuliah baby ni? Kata ada satu tempat saya tuan-tuan, saya pujilah dia. Daripada dia lepas hari Mak Haji, lepas hari sampai anak tu darjah 1. Dia mengikuti kelas saya. Alim anak dia. Daripada anak dia lepas hari lah, orang Melayu kata lepas hari kan. Lepas hari dia bawa anak tu. Sampailah anak dia dah besar, dah darjah 1 dah ustaz. Alhamdulillah. Ni yang dulu datang dah golek-golek. Alhamdulillah, tak nangis pula je. Kita hak dah besar ni nunggu ustaz ngabis ni. Hak baby tu tak nangis. Masya Allah. Moga-moga Allah Ta'ala muliakan anak tu dan muliakan ibu bapanya. Ikut kuliah. Alhamdulillah. Ya. Tapi kita ni ada semua. Jarang saya jumpa anak dah berlari jalan, ada lah kan. Anak merah-merah bawa stroller tu tak ada ni. Tapi kalau pergi pasar malam, pergi pampir, ada bawanya. Ya, itu dia. Tapi bukan Mak Haji sinilah, Mak Haji lain. Apa ke situ pula begini ya? Mana saya bawa tadi? Tak, maaf. Baik. Ya. Perang Tabuk tadi, betul. Terima kasih. Okey. Jadi Anas bin Malik cerita kami kembali. Maknanya Anas berperang sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabat lain, mereka tak jadi perang, mereka balik semula. Maka Anas bin Malik berkata, semasa kami kembali dari peperangan Tabuk bersama-sama Nabi SAW, tiba-tiba Nabi bersabda. Nabi bersabda sebab ada ketika itu ada orang munafik yang mencari alasan supaya tak dapat pergi bersama berperang. Ada. Sebab itu Nabi nak beritahu, ada yang masuk neraka, ada yang dapat masuk syurga walaupun mereka tak dapat bersama-sama berperang. Nak cerita dia. Sebab Nabi tahu, cuma Nabi tak war-warkan kepada orang. Redak lepas ni sepakat tumpah darah belaka dekat Madinah. Tak. Sebab Nabi bijaksana. Dia tahu, cuma dia beritahu bagaimana kedudukan orang yang tidak dapat bersama-sama itu. Baik. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang terhalang daripada menyertai peperangan bersama kita. Kerana mereka sakit, uzur, di mana sahaja kita berjalan. Sama ada kita ke lembah, naik bukit, turun jalan dalam keadaan kepenatan, keletihan, mereka tetap bersama-sama kita. Maksudnya mereka tetap bersama-sama kita, habasahumul uzran. Maknanya mereka itu tetap mendapat pahala walaupun mereka tak pergi perang. Ini nak cerita tuan-tuan, dalam hadis ni nak beritahu pada kita. Ya, Mak Haji saya nak cerita Mak Haji. Sebab Mak Haji dengan Abang Haji keluar pergi cari rezeki. Ya Mak Haji, Abang Haji keluar bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilahi rabbina lamunqalibun wa la haula wala quwata illa billahil azim. Start kereta, start motor, start kenderaan jalan. Abang Haji dikira jihad. Kenapa? Keluar mencari rezeki, nak menampung keperluan kecukupan keluarga. Sebab itu kalau boleh kita cari pekerjaan yang diredai Allah Ta'ala. Macam minggu lepas saya cerita kan, dia kerja jadi imam dekat mana? Dekat Guinness Town. Jadi imam. Imam tu kerja mulia, tapi tempatnya Guinness Town. It's good for you. Gambar anjing bodoh. Kerja kat mana? Saya jadi imam. Oh, imam. Masjid mana? Guinness Town. Imam tu kerja mulia, tapi tempatnya tak mulia, tak dapat pahala. Malah berdosa pula pendapatan dia. Dan dia beri makan pada anak bini dia, hasil yang tidak diberkati oleh Ta'ala. Contohlah, saya nak cerita contohlah. Ada ni. Tapi di sini tak adalah. Sebab kilang Guinness Stock kat Kuala Lumpur sana. Syalam. Kat sini tak ada. Dia jadi imam situ. Dilantik. Gaji boleh tahan jugalah. Guinness Stock ni pasal dia memang pendapatan tinggi. Dia punya pemandu pun pendapatan dia tinggi. Pasal kita dengar pun tinggi pendapatan, kita rupa yang bahawa pendapatan itu tak ada nilai di sisi Allah SWT. Mungkin kita mewah, tapi Allah Ta'ala murka. Macam mana dia?
Sebab itu Imam Ghazali kata, biar kita apa, asalkan hartanya daripada sumber yang halal. Walaupun kita kaya, tapi sumbernya haram. Baik, saya balik kepada cerita tadi. Ya, Rasulullah kata apa? Walaupun kita berada di medan perang, ada sahabat kita berada di belakang kerana sakit, ada uzur yang tak dapat bersama-sama kita, mereka juga dapat pahala bersama kita. Baik, Abang Haji niat pergi keluar untuk melaksanakan tuntutan mencari nafkah. Sebab tu kerja dengan jujur, cari tempat yang halal walaupun pendapatannya rendah. Tak apa, asalkan halal. Halal lebih bahagia daripada haram. Pergi Abang Haji. Mak Haji di rumah. Kita apa dapat minah ya, duduk sembang aja lah tengah petik pucuk ubi. Nak masak lemak pucuk ubi. Abang Haji mana Abang Haji awak mana? Abang Haji kita pergi kerja. Kita minta lah pucuk ubi nak masak lemak je lah. Nak buat sambal tempoyak. Abang Haji suka. Letak belimbing buluh pula Mak Haji ya. Allah sedapnya Mak Haji. Terliur pula rasanya. Okey, baik dia kata. Mak Haji kata betul. Jadi Mak Haji rasa umpama macam tak ada benda. Duk sembang dengan Mak Haji, alah masak. Kau masak apa Mina? Hari ni masak apa tu, masak bening pucuk manis. Tepi rumah kan banyak pucuk manis Mak Haji. Iyalah. Sedap juga tu. Letak keledek sikit kan. Sedap pula. Buat sambal tumis. Udang ke sotong Mak Haji. Allah sedap pula rasanya. Terliur pula. Ustaz apa cerita makan ni? Tak. Kadang-kadang kita anggap kita buat benda tu macam tak ada function. Tahu tak? Mak Haji buat di rumah ni sambil metik, sambil sembang, sambil musyarat tingkap, geduk, macam tak ada benda. Sedangkan Abang Haji tadi pergi cari rezeki. Mak Haji umpama macam tak ada benda. Rutin biasa. Masak, basuh, ngemanji, nyidai kain, lipat. Seolah-olah macam tak ada nilai. Mak Haji seolah-olah. Salah siapa pendapat begitu. Hadis ini cerita, walaupun Abang Haji kita pergi mencari rezeki halal untuk nak membiaya ke rumah tangga. Mak Haji masak, Mak Haji mengemas, Mak Haji membasuh, Mak Haji sembang dengan Mak Haji sebelah tanpa gosip lah. Kalau gosip dosa lah. Sembang-sembang tanya, kau masak apa Mina? Saya masak lemak, kau masak bening. Itu tak apa. Jangan kata, engkau tahu, kacau. Kalau cakap kau masak apa Mina? Alah ni Abang Haji kita suka masak bening. Tahu masak bening? Masak air lah. Bahasa kampung saya bening. Orang kampung bening. Ada orang tahu bening, ada orang tak tahu. Masak air kan. Tumis air kan, tumis air. Kita pucuk ubi ni kita masak lemak. Tak udang sikit macam melengkau gitu. Walaupun dalam berbincang beritahu menu makan, tetapi pahala apa yang Abang Haji buat di sana, Mak Haji dapat pahala. Walaupun tak bersama-sama pergi kerja, di rumah menyediakan kesiapan untuk suami, supaya suami balik dia boleh makan, dia seronok, dia kata inilah hasil kita Mina, alhamdulillah, inilah rezeki kita, sama-sama reda, dua-dua dapat pahala. Kalau Abang Haji dapat rata 100 pahala, Mak Haji dapat 100 pahala, walaupun lepas masak Mak Haji tidur. Tak ada apa-apa kan, minta maaf kan. Tunggu cucu dah pergi sekolah, anak pergi sekolah, tinggal duduk menung dah. Nak baca Quran, mata tak berapa nampak, cuma mata pecah tak ganti-ganti dia Abang Haji. Duduk terlena sekejap. Rumah saya gitulah, lepas masak, nak nunggu pukul 12 kan, dia dah pukul 11 dah, dia lena sekejap. Biarkan dia. Jangan kata engkau ni tak ada kerja lain, buta je. Abang Haji jangan marah Abang Haji. Sebab pahalanya sama. Walaupun kita nampak macam kita kerja ringan, Abang Haji turut balik-balik tengok muka coreng gitu, baju pun lusuh je. Sian Abang Haji. Yang terbaik Mak Haji, Abang Haji balik je. Abang, kopi jantan. Lagi besar pahalanya Mak Haji. Ini bagai sejuk. Kopi jantan terus. Ngajam. Abang Haji pun power lah sikit. Kan muka. Bayangkan kalau Abang Haji kerja tu sampai dekat duyung kan. Muka letih je kan. Dapat kopi jantan. Power Mak Haji. Bukan apa, bagi dia segar le. Betul tak Mak Haji?
Apa mak haji takut mesti tegur apa? Ini gurau lah, gurau ya. Ada juga mak haji takut. Abang haji kau segur-segur kacau kita dia kata. Jangan mak haji. Pahala terdapat sebab penat abang haji walaupun kita dalam keadaan tak penat. Abang haji balik jangan kata kau relax Mina. Semat aja kau. Tak, pahalanya sama. Walaupun dia semat. Sebab apa? Sebab mak haji reda persiapan itu untuk ahli keluarga. Mak haji siapkan anak-anak pergi sekolah. Letih tau mak haji tau. Rutin nak menyiapkan anak ni. Letih. Pagi-pagi bangun. Ha, cepat dah subuh ni bangun cepat. Anak duk benung lagi. Dia benung kan, dia benung. Nak mamai bangkit tidur kan. Cepat mandi. Masuk bilik air benung lagi. Itu rutin hari-hari dah Mak Haji. Kadang-kadang naik muak dah tapi tak kata apa, dah kerja anak kita. Kerja kita Mak Haji Ha, muak. Ha, cepat. Tu bas datang nanti lambat Kang. Besok pun macam tu juga. Cepat. Kang lambat bas Kang. Sepanjang sekolah tu lah dia punya dialog. Bas lambat ya. Tak ada cakap abah dah sampai. Cepat. Tak ada. Cepat. Bas Kang tertinggal bas. Cepat. Boleh rakam Mak Haji. Lain kali rakam tak payah cakap. So ada kurang baik. Walaupun begitu Mak Haji, abang Haji keluar dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau Mak Haji tak cakap gitu, seri rumah tak ada. Senyap je. Anak dah pergi sekolah dah. Terkejut pula. Jangan, dia akan rindu benda tu. InsyaAllah. Buat sekarang memang sakit telinga lah. Kan itu abang Haji cepat-cepat keluar pergi kerja. Yang usaha abang Haji kena ikhlas keluar. Tujuannya nak cari rezeki. Sebab kita bukan pergi perang, tapi kita juga berjihad sebab nak cari nafkah kepada anak isteri. Jadi jangan rasa kita walaupun kita pergi jauh, kerja penat, Nabi kata kerja yang keluarkan peluh hasilnya lebih diberkati oleh Allah Ta'ala daripada minta. Ni dia. Jadi kena banyakkan dia. Sebab itu tuan-tuan, niat yang baik walaupun kita tak dapat bersama, tapi kita membuat persiapan, memberi support ataupun sokongan kepada kerja-kerja kebaikan adalah salah satu dari usaha jihad ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikhlas. Baru ni kita ada buat majlis Maulid Rasul ya. Alhamdulillah, terima kasih. Di antara ada jemaah hantar saya SMS kat saya, telefon saya, jemput sama-sama dengan tuan-tuan buat majlis. Tadi minta maaf saya tak dapat sama-sama lah sebab saya pun ada program juga. Tapi walaupun terima kasih lah kerana hantar SMS, jemput buat majlis. Apa nama? Majlis Maulid Rasul. Sama juga dengan surau di Taman Rambai Jaya. Alhamdulillah telefon. Ustaz kalau ada lapang marilah sama-sama kita buat majlis Maulid Rasul. Itu salah satu daripada usaha kita nak mengembangkan syiar Allah SWT, juga di antara dikira jihad ikhlas. Ikhlas dia bagi tahu. Maka kita kalau ada, kita nak dapat pahala supaya sama-sama. Contoh kita ada kuliah malam ni misal kata, ataupun ada majlis-majlis kuliah pada masa lain, kita tolong sampai verbal, tahu verbal secara tak formal lah, tak pakailah surat apa benda, beritahu malam ni ada kuliah tau, kuliah sekian-sekian ustaz sekian-sekian. Khabar je, dia nak datang tak datang. Nombor 2, sebab hidayah kerja Allah Ta'ala, menyampaikan kerja kita. Maka apa yang berlaku dalam majlis itu, kalau mulai pahala di sisi Allah, kita dapat pahala walaupun orang tak datang, walaupun orang tak ramai. Sekurangnya kita balighu anni walau ayat, kata Rasulullah SAW, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ini dah ada kuliah tak khabar, diam je. Kau gimana Mina? Kau tak tahu ke malam tadi ada kuliah? Mana kita tahu? Itulah kau tak campur orang. Dia tahu nak dibidah orang aja. Tapi kita tak beritahu. Minta maaf bukan orang sini tau. Ada tempat tu nak kena ada surat pula. Ada surat. Dah kuliah bulanan, kuliah mingguan, nak surat juga. Nampak sangat tak erti. Kan? Nak ada surat. Ni kita tak tahu surat tak ada, surat tak ada. Lah, besar sangat dia kitanya. Kan? Nak dengar kuliah, bagi tahu je. Bagi tahu kan, kadang-kadang nak bagi surat, bagilah surat. Tapi setiap kali kuliah buat surat, parah surau.
Mana nak cari modal nak keluarkan surat tu. Sekali-sekali satu rim keluar, satu rim. Datang dok juga. Kalau kita ada dana lain lah kan. Tak ada. Kalau kita masjid adalah tabung Jumaat. Kita surau kadang-kadang harap di rumah orang ramai, kadang-kadang ada keperluan lain yang kita nak buat kan. Tak asyik-asyik buat surat habis-habis duit pasal surat je. Pasal manusia ni kadang gatal sikit. Nak ada surat, sikit-sikit surat. Ngada-ngada betul. Kan? Datang tak juga. Jadi kita lupakan yang surat, kita beritahu je sahaja mulut. Hari ni ada kuliah. Sebab itu antara perkara yang jihad juga, menyebarkan syiar Allah. Sekurang-kurangnya apa yang berlaku daripada kuliah tersebut, kita dapat pahala, orang yang menyampaikan juga dapat pahala sama. Alhamdulillah. Jadi kita nak dapat pahala apa itu? Sebab kita ni orang dhaif, orang yang banyak dosa, orang yang banyak kelemahan, orang yang kurang amalan. Maka kita ambil peluang-peluang untuk kita mendapat top up secara percuma. Makji ya, anak-anak kita kalau dengar dapat top up cuma, wah boleh keliling makan ais kacang dengan mat motor. Pasal dapat top up cuma je. Ini Allah Ta'ala nak bagi top up cuma. Apa dia? Kabur je. Tadi pagi kan sambil beli ikan, milih ikan selor, ikan kembung, semua dah pecah perut. Dari Cina baru lepas. Tak ada. Saya pergi pasar cari ikan tak ada. Yang tinggal daging dengan ayam. Seminggu duk makan daging ayam. Ikan tak jumpa. Cina raya kita yang tak boleh makan ikan. Pening kepala tau. Kita raya tak ada masalah. Jadi masalah juga kita ni ya. Wallahualam. Baik. Sambil milih ikan je kan. Malam ni kat surau kita ada kuliah. Betul tak? Ada tak bunyi macam tu? Tak ada segan nak cakap ya. Segan nampak macam alim sangat. Alah macam baik sangat, macam dia pergi surau lah tu. Nanti orang cakap macam dia pergi surau, macam kita tak pergi surau. Memang mulut orang jahat ni macam-macam. Benda baik benda kata teruk, benda tak baik lagi dia kata. Biar dia kata benda tak baik, benda baik. Betul tak? Kalau kita tak kata, dia je pergi surau, mentang-mentang dia je nak dapat pahala, kita dia tak kabarnya. Itu tak kata tu. Tak cerita. Bila kita cerita, macam dia seorang je nak dapat pahala, dia seorang je baik, dia seorang je pergi surau. Biar dia kita cakap benda, walaupun orang kata benda hak. Orang memang kata benda Syekh, betul. Manusia Syekh, manusia. Saya bagi haji gula-gula. Terima kasih Ustaz, dalam hati ingat aku budak-budak. Bagi gula-gula kan? Dapat tu, bagi. Cakap juga, tak bagi. Ustaz terkedekut, satu apa pun tak bagi. Tak bagi pun kata, bagi pun kata. Memang itu perangai orang manusia ni tuan-tuan. Jadi bila kita dah tahu memang sifat orang suka ngata, kita buat sesuatu yang baik walaupun dia kata, lantak dia lah. Sekurangnya kita beritahu. Betul je? Kan? Itu yang kita nak. Kerana itulah di antara pahala yang boleh kita dapat, top up secara percuma. Kalau orang datang lagi pahala banyak, top up kita. Kredit banyak haji oi. Kita ada telefon, walaupun telefon 3310, Nokia 3310 yang baling tak hancur. Zaman dulu kan. Yang gambar pun hitam putih. Kan? Tapi kredit banyak. Dengan orang pakai smartphone, kredit tak ada. Duk main game je, bukan telefon. Aku tak ada kredit lah, tunggu call aja. Kawan yang keluar 3310, pakai telefon aku. Lagi gaya dia walaupun 3310 tak boleh main game ular je. Itu ingat dia gambar tu kan. Main ular, duk kejar benda putih tu, pusing ular tu makin panjang, lala makan ekor dia sendiri. Itu pun. Tapi walaupun benda tak canggih, tetapi dia punya isi penuh. Lebih hebat daripada telefon beribu-ribu, top up RM5 minta mak. Jadi malu kat orang. Jadi bukan tu. Kita sekarang kita nak yang itu. Goh di luar, isi kosong. Kita tak payah. Kita nak biar isi penuh, luar kosong. Tak apa. Sebab Allah Ta'ala tak nilai kita di luar, Allah Ta'ala nilai kita di dalam. Sebab itu Nabi SAW kata, Innallaha la yanzuru suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru sudurikum wa niyatukum. Nabi SAW mengatakan, tidak Allah nilai, Allah Ta'ala tidak melihat
rupa paras kamu, apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan. Tapi yang Allah Ta'ala nilai, apa yang tersirat dalam hati kamu, apa yang kamu niatkan. Itu yang Allah Ta'ala akan catat. Maka kita niat ni buat sesuatu kerja dengan kerana Allah Ta'ala, dengan niat. Alhamdulillah, walaupun benda itu kecil, walaupun kecil. Sebab orang kita ni pun satu juga tuan-tuan. Orang kita kalau benda-benda kecil, dia tak berapa minat nak buat. Benda-benda kecil-kecil kan, kecil-kecil kemengek kan, remeh-remeh, tak ada sebong dah. Tak ada. Tapi kalau benda hok grand-grand, muka terkeluar, masuk dekat banner, bau betul dia tu. Kalau yang balik-balik dinding ni tak ada. Sebab tu saya kalau pergi majlis, saya suka pergi belakang orang tukang masak tu. Bayangkan dia daripada orang tak bangkit sampai orang dah balik, dia tak bangkit, tak balik lagi, orang di belakang tu. Saya kalau pergi kenduri kan, kalau ada kawan, saya suka pergi ke belakang tempat tukang masak. Kita makan sedap, kita kena meraihkan dia. Terima kasih Syekh, hantar masak sedap. Bau semangat dia goreng muka merah dah macam ayam juga dah. Tapi bila kita kata, dia pun semangat lain. Ni dok harap tunggu orang depan memang semangat lah, bunga besar gitu je. Dia benda yang teruk kawan belakang, betul tak? Lepas tu jumpa orang tengah basuh pinggan, terima kasih, cukup lah. Kita raih dia. Sebab apa? Kerja dia teruk. Saya kalau pergi kenduri, biasanya saya kalau kenal orang dapur lah, orang belakang, saya akan pergi belakang. Kalau tak kenal, tak boleh. Abang dia kata ni siapa pula ni, Mamat mana ni, dia datang dapur belakang. Dia payah juga, dia ingat nak bungkus je. Orang kita pergi dapur je, minta bungkus je. Kacau, ni Mamat mana pula, kopi orang minta ke belakang nak minta bungkus ke apa? Itu kadang-kadang kena ambil kira. Walaupun benda tu kecil, kita raihkan. Kadang-kadang orang sapu-sapu, orang angkat sampah kita kan. Sini apa? SWM Southern lebih kurang lah, yang angkat sampah kita kat luar tu kan. Sekali-sekali cakap terima kasih. Jangan, kau kerja apa ni, tak angkat ni. Something je. Kau dia tak angkat betul padan muka. Seminggu berulat. Tak? Kalau kita terjumpa panggil dia. Terima kasihlah angkat sampah kita ya. Dia pun rasa, InsyaAllah tong kita bersih je. Kalau tidak dia campak je kedemung je. Betul, sebab apa kita tak respect dia? Itu kerja yang simple tau. Bukan apa, meraihkan orang itu juga satu kerja yang cukup besar. Walaupun kita nampak simple. Kalau kita boleh bagi air lah. Bagi air, bagi macam air botol lah. Berapa orang? 5 orang. Bagilah seorang satu. Dia bukan minta, kita bagi. Sebagai meraihkan terima kasih dia angkat sampah kita. Ini marah dia. Kau kerja makan gaji buta ni kau tak ambil ni. Betul tak? Hina benar kita dengan dia tu. Padahal dia kerja mulia. Sebab walaupun kerja dia mengangkat sampah yang kita tak suka, tapi dia menyelamatkan kita daripada keburukan. Sebab kalau tidak, kalau ulat 2-3 minggu tu macam mana Pak Haji? Mak Haji nak makan lagang rendang pun ulat lah. Ini kerja SWM ni lah tak angkat. Pandai pula nak komplain. Raih. Bukan terus hidang kapit merah, tak payah. Sekurang-kurangnya bila dia lalu, kebetulan kita nampak, ucaplah terima kasih. Itu juga ungkapan yang boleh kita, contoh jihad yang menyebabkan kita dapat pahala secara percuma-percuma. Mana je ni marah, dah lah makan free, marah tukang masak. Kau orang marah berapa tahun dah masak? Tawah, kurang asam, tadi 2 pinggan juga habis. Betul tak? Jadi orang yang masak tu semuanya ikhlas tuan-tuan, dia masak. Kena macam tu, lain kali ni nak masak lagi tak? Tak nak. Pandai sangat komplain. Masaklah kau. Mana tukang masak? Tak tahu, lama tak ada. Asyik komplain je kan? Walaupun tak sedap, terima kasih lah. Kalau tambah garam sikit, okey. Terima kasih dulu. InsyaAllah dia tak kecil hati. Jadi Abang Haji pun kalau nak tegur Mak Haji masak, walaupun dah lama, dekat 30 tahun kahwin, kadang-kadang Mak Haji pun kadang lupa juga. Kadang-kadang terlebih garam. Jangan marah tu. Ini apa ni? Apa tu, lori garam tumpah ke? Tak. Kalau garam, macam Nabi ajalah. Bila masin je, Aisyah tengok Nabi makan tak banyak. Ya Rasulullah, aku kan makan sikit.
marilah makan sekali kan. Rasulullah kan senang kan. Naikkanlah. Dia orang kata, ya Rasulullah maaf, masin rupanya. Ingatkan memang makan kita sama-sama sedap sama-sama. Baru Mak Haji tak kecil hati dah Mak Haji barulah makan sedap-sedap. Ini dah kau nak suruh aku masuk hospital kalau menyampah aku jangan buat macam ni. Wah, pahala bahasa sedap je bahasa dia. Kadang-kadang kan Abang Haji pun kadang-kadang maaf cakap ya Haji sekali-sekali bagilah topak kat Mak Haji lah. Dan kalau masin pun janganlah marah sangat Kadang-kadang Mak Haji ni tengah-tengah ingat, dia ingatkan Haji nak motor, rupanya garam. Dia memori dah kurang. Bukan Mak Haji sini. Mak Haji sini tak ada, alhamdulillah. Saya tengok Abang Haji semua sihat walafiat, maknanya Mak Haji pandai jaga. Okey. Itu gurau ya. Baik. Tuan-tuan hadirat ni rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam kerja agama ni Islam tak ada yang rugi. Tak ada yang rugi. Mak Haji basuh rumah, basuh baju dia rumah. Abang Haji pergi kerja, sama-sama dapat pahala. Abang Haji pergi kerja, Mak Haji buta je, bongkang je. Bongkang. Balik Abang Haji beli nasi dengan nak lauk. Mak Haji makan sama dengan Abang Haji. Sama pahalanya juga. Kalau gitu nak bongkang lah Ustaz. Sama pahalanya. Kenapa? Mak Haji reda Abang Haji pergi kerja. Abang Haji jangan marah. Aku beli nasi bungkus, kau makan 2 bungkus pun dapat pahala macam aku pergi kerja. Tak adil. Adil. Sebab apa? Mak Haji jaga rumah, jaga keselamatan rumah. Betul tak? Abang Haji pergi, kita jaga rumah. Orang tak masuk rumah kita, walaupun kita tidur, walaupun pakai pedai tu, pedai mangga rumah kat gate tu. Orang ni memang tak masuk lah. Mak Haji buta. Pahala sama, jangan risau, sama. Sebab apa? Nabi dah pesan. Sebab apa? Ada keuzuran yang harus dilakukan. Tapi takkan 30 tahun duk bongkang je Mak Haji kan. Tak ada. Saya tak percaya. Tapi Mak Haji lain mungkin lah. Tapi Mak Haji sini saya tak percaya. Tengok gaya tak ada. Takkan lepas Abang Haji tidur, lepas Abang Haji pergi kerja dia tidur. Bila orang bangun, tak ada. Kalau hidup Abang Haji mesti kurung kering. Tengok gaya, alhamdulillah, nampaknya potensinya memang cukup dijaga. Cukup dijaga. Maaf ya, gurau ya, jangan marah tau. Abang Haji lain macam je, tengok marah ke mak. Kadang-kadang ada juga suami duk marah kat rumah, tidur je kerja kan. Alhamdulillah, lagi pahala yang Abang Haji pergi, pahala yang Mak Haji punya pun campur lagi banyak lagi pahala. Allahu Akbar. Sebab apa? Mak Haji top up lain. Carilah tu satu elat yang menyebabkan dapat pahala lagi. Pahala yang Abang Haji pergi tu, yang Abang Haji dapat, kalau Abang Haji dapat 100 pergi kerja, Mak Haji dapat 100. Mak Haji tambah lagi dengan aksesori, buatkan kari pap kan. Maknanya tambah lagi tu. Maknanya Mak Haji dapat ekstra lah. Untung tak? Tapi jangan mongot. Kalau Mak Haji mongot, orang tu ni mesti nak kari pap. Kalau tak kari pap, dia marah kita. Habis. Hak 100 pun habis, hak yang top up pun habis. Lala minus Mak Haji. Tahu minus? Tolak. Rugi. Jadi ikhlas tu. Faham tak? Abang Haji suka masak tempoyak. Patin masak tempoyak aja. Alah sedapnya. Apa Ustaz cerita masaknya ni hari? Ikan patin masak tempoyak Haji Abang Haji balik, alhamdulillah tempoyak. Abang Haji gembira, dapat bonus. Mak Haji baru tahu hari ni. Ustaz bagi tahu lambat. Kami dah dekat 30 tahun baru Ustaz bagi tahu. Jadi cari bonus biar Abang Haji gembira. Alhamdulillah, terima kasih. Macam Haji. Haji kalau masakan sedap Mak Haji kan, masakan kegemaran kita dimasak oleh Mak Haji, apa rasa kan? Marah? Suka. Bila suka Abang Haji, bonus bagi Mak Haji. Sebab tu hari-hari bagi suka Mak Haji. Macam Haji, baru seronok nak balik rumah. Ini balik-balik kat Ning je. Ning bagi gembira kat Abang Haji. Tu yang duduk kedai kopi lebih lama duduk rumah. Jangan bagi Ning dapat bonus, tak ada. Biar Mak Haji dapat bonus. Betul tip. Ini tinggi. Sebab itu kita
tuan-tuan, sebab tu tengok yang suka ngetih kat kedai ni orang lelaki, orang perempuan. Orang lelaki kan. Sebab apa kedai lelaki, kat kedai tu tokennya lelaki, yang pekerjanya lelaki ke perempuan? Tahu pun. Tahu pun. Saya malas cakap. Sebab apa? Tanyalah sendiri, selera orang lelaki apa itulah. Takkan ada suruh orang jantan layan dia. Tak ada ya. Neng Herod pun Herod lah. Janji dia kata, Abang Haji kopi jantan ya. Dah tahu dah, duduk je kopi jantan dah. Dekat rumah Mak Haji, abang nak minum apa? Kan lain bunyi tu. Sampai kat kedai, Haji kopi jantan satu ya. Duduk je dah tahu kopi jantan. Padahal Neng dengan isteri kita, Neng baru kenal kita 2 minggu je. Mak Haji duduk dah 20 tahun dengan Abang Haji. Sampai je, abang nak minum apa bang? Milo ke kopi? Dia boleh tanya pula Milo ke kopi. Dia tahu kegemaran Abang Haji apa. Tapi pasal bahasa kan, budi bahasa. Betul Haji? Tak payah ya, kurang ya. Bukan Haji sini lah, Haji lain lah. Haji sini lebih kurang aja. Ya, jadi tuan-tuan hadirin baca. Maknanya tuan-tuan, tak ada yang rugi. Ya, Abang Haji pergi berpenat-penat, Mak Haji pun dalam masing-masing mempunyai peranan tersendiri, masing-masing mempunyai part yang tersendiri, masing-masing melakukan amalan masing-masing, mesti dapat keuntungan bersama. Sebab itu akhir besok tuan-tuan antara suami isteri ahli keluarga, Allah Taala benarkan mereka duduk sekali dalam syurga. Dan isteri-isteri yang comel begini akan jadi ketua kepada bidadari dalam syurga. Walaupun Abang Haji akan dikelilingi oleh bidadari besok Haji, tapi insya-Allah Mak Haji tak akan cemburu. Di syurga lah, di sini jangan nak buat kerja. Di sini asap parang buat kerja. Di sana mana syurga besok, Abang Haji akan dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang masya-Allah. Putihnya tuan-tuan, kalau dia tulur jari dia ke dunia tuan-tuan, buta mata orang semua. Punya cantik. Tapi jangan risau, Mak Haji lagi cantik 100 kali ganda daripada bidadari itu. Macam mana rupa tak tahu. Di sana. Sekiranya kita nak gitu, masing-masing buat part masing-masing. Jangan mengeluh walaupun Mak Haji basuh. Orang tu ni pakai baju sehari dah hitam dah. Dia kerja biar hitam. Kita tenyih je lah Mak Haji tak ada minta daya. Dapatlah pinggan peri. Beli daya dapat pinggan free. Abang Haji dapatlah makan dengan ikan pinggan daya tu. Sedih je. Beli akopal kutu bayar RM50 sebulan. Beli vantage bayar RM50 sebulan. 10 bulan bayar letak dalam lemari je Mak Haji. Hak Abang Haji makan nasi pakai pinggan daya free. Kurang asam tu. Duit minta kat Abang Haji, bang minta lah RM50. Pasal apa? Bayar kutu, beli bantis. Wallah mana saya tak tahu. Tapi letak dalam lemari. Bila pakai hari raya, itu pun orang lain datang. Kalau kita mampu nak pakai, tak ada orang lain datang. Kau ni bantis, bolehlah sikit-sikit buat koleksi. Kawan dia datang dapat bantis. Suami yang bagi RM50 dapat pinggan daya. Kuasa. Yang ini tolong betulkan tolong betulkan Mak Haji minta maaf, bukan Mak Haji buat, Mak Haji tempat lain. Kalau Mak Haji ni buat lebih kurang aje lah. Jadi betulkan pinggan daya tu bagi kucing makan tak apa. Bantis tu keluar balik Mak Haji keluar balik. Ya Mak Haji, maulah ikan kering pun ikan kering, tapi pinggan bantis sedap pula, macam duduk 5 star. Kan ini kambing golek bagi pinggan daya. Tengok free. Jadi di situ tak balance. Jadi kita betulkan balik. Boleh Mak Haji Macam marah je Mak Haji kat saya ni. Sayang pinggan tu ya? Sayang ke tak sayang pinggan nak guna dah? Duit tu datang dari mana Mak Haji? Duit tu Mak Haji simpan sikit-sikit. Yelah. Sabar lagi. Abang Haji, macam mana dia berhak dapat makan tau? Mana? Faham Mak Haji Boleh Mak Haji? Lain macam tengok macam marah je. Kalau marah saya minta maaf Mak Haji. Saya pasal orang rumah saya pun ada bantis, saya marah dia. Saya nak pakai pinggan bantis. Daya juga. Daya nanti lain.
Ya. Wallahu alam. Apa dia Pak Haji? Dah memang perangai orang perempuan dia suka koleksi tu. Memang betul. Dia suka memang. Tapi jarang guna. Itu yang marah. Dia suka simpan. Ya Pak Haji sabar je. Kenapa Ustaz cerita benda ni? Dia kata banyak lain cerita, percayalah cerita lain, dia kata. Nah, ini nak cerita kita dapat pahala. Sebab kita gembira apa yang diberi oleh suami kita manfaatkan dan dapat guna sama. Kan pahala belaka semua tu. Hidup daya dapat pahala Mak Haji. Sebab dia bagi free pinggan. Abang Haji pernah makan pakai pinggan daya tak? Pernah kan? Jadi kalau redha tak apalah Pak Haji. Daya pun daya lah Ustaz, janji boleh makan. Alhamdulillah, suami misali. Jadi sama-samalah kita gunakan kesempatan Maknanya dalam Islam tak ada rugi kalau kita faham. Tapi kalau kita faham, banyak rugi. Sebab syaitan sentiasa menggoda kita untuk kita dapat kerugian. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia ini sentiasa dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh inilah yang tidak cerita ni. Ikhlas ni di antara amal soleh. Maka ada benda-benda seperti ini, kita akan mendapat keuntungan. Dan berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Alhamdulillah, itu ciri-ciri orang yang berjaya. Sekadar itulah yang saya dapat saya berikan pada malam ni. Minta maaf banyak-banyak Haji Haji marah ke? Alhamdulillah. Neng-neng juga Pak Haji. Ya Pak Haji malam ni isyak buka pantis. Wallahu alam. Terpulanglah Mak Haji, tepuk dada, tanya iman, jangan tanya selera masalah ni. Tanya iman. Jadi kalau kita nak dapatkan keuntungan, gunakanlah kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah. Sebab besok kalau kita meninggal, benda tu tak boleh nak bawa Mak Haji. Kau masuk dalam kapan tak tahulah kan. Tak ada benda yang dibawa, habis cerita. Jadi sama-sama kita mohon kepada Allah, moga-moga kita menjadi manusia yang Allah Ta'ala pimpin, menjadi manusia yang saleh, dan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita untuk menerima hidayah Allah SWT, dan akhirnya kita mendapat berjaya di dunia maupun akhirat. Wa fid dunya wa fil akhirati hasanah, wa fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Baik di dunia, baik di akhirat. Itu cita-cita kita seorang mukmin muslim, insya-Allah. Mohon maaf kalau ada silap yang saya cerita tadi tu tak ada kena-mena orang hidup atau orang mati. Orang sini baik-baik belaka, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi jumpa lagi pada bulan depan. Seri yang berikut kita sambung lagi kita ini, insya-Allah. Moga-moga kita diberikan kemudahan oleh Allah Taala di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma inna nas'aluka wal 'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jal jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تأخير dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.